Okey, baik ya. Untuk ku ingin berterima kasih ya, kita akan mengkaji sajak ini sama seperti kita mengkaji novel ya. Tapi hari ini cikgu ada slide untuk anda, kita berkongsi slide ya, dan kelas kita insya-Allah lah macam biasalah ya. Cikgu berharap untuk tidak sepanjang kelas ya, tetapi itulah setakat yang cikgu buat paling-paling 10 minit sebelum 2 jam ya. Itulah dia, walaupun cikgu cadang nak buat 1 jam lebih, tak nak banyak panjang sangat, tapi itulah ya, bila kita dah pegang je kelas, macam itulah ya, payah juga nak berhenti tu. Jadi cikgu cuba yang terbaik ya, supaya anda lebih memahami teks ya. Petikan ku ingin berterima kasih ya. Okey, baik. Okey, kita tengok slide ni, jadi cikgu akan berpandukan pada slide ya. Cikgu akan walaupun sajak itu bersama-sama dengan kamu ya, cikgu akan kongsikan juga sajak ini untuk kita hayati bersama ya. Sajak ku ingin berterima kasih Ihsan Norzali ya. Okey, kita tengok bahan. Okey, bahan. Sekejap ya. Okey, kamu ada nampak apa-apa tak? Yang slide cikgu kongsikan, ada nampak tak? Tak nampak. Oh, gelap dia. Tak nampak apa? Okey, sekejap ya. Tak ada bahan. Tak tintik. PowerPoint lah. Dah tunjuk PowerPoint. Oh, tu slideshow. Okey, sekejap ya. Okey. Baik, sementara itu kalau ada sajak di tangan kamu ya, kita tengok sajak ini ya, sajak ku ingin berterima kasih ya. Sajak ini ada 6 rangkap ya, ada 6 rangkap. Mana ni? Okey, sambil tu ya untuk penyediaan ya. Okey, sambil-sambil tu kamu cuba tengok sajak itu ya. Kalau sempat membaca sajak Ihsan Norzali ni ya, sangat bahasa sastra ni kita sebut sebagai bombastik ya. Itu antara istilah yang kamu kena tahulah ya, bombastik. Dan sajak ya Ihsan Norzali ini sangat puitis. Kalau mungkin kamu tengok, kalau ada buku ulasan ya, ada perkataan-perkataan yang sedang cikgu sebutkan ini ya, bahasanya yang sangat puitis ya, sajaknya yang ada perkataan-perkataan yang menarik lah ya, perkataan-perkataan macam menghamilkan ya. Rangkap yang kedua, sementara cikgu nak tunggu bahan ya, ready untuk bahan slide cikgu ni. Sambil-sambil yang ada buku teks tu boleh tengoklah ya, dalam rangkap yang kedua ya, rangkap yang kedua ya, kalau dapat kamu perhatikan rangkap yang kedua, perkataan perutmu setia menghamilkan. Ni ya, kalau kita yang biasa-biasa, calang-calang orang lah ya, nak membina sajak ni, kadang-kadang kita tak terfikir untuk membina perkataan yang begini. Yang ini rangkap yang kedua ni pelajar ya, kerana perutmu setia menghamilkan. Yang ni kita namakan puitis, Puitis
ya, ataupun bahasa bombastik. Itu bahasa sastra. Ya, bahasa yang bombastik ya. Bombastik tu maksudnya suatu yang suatu yang menggunakan bahasa yang sangat menarik lah, ya, yang sangat menarik. Mana? Nampak? Okey, nak tunjukkan bahan dekat kamu ya. Sajak apa nama, rangkap demi rangkap, sajak ku ingin berterima kasih. Dah. Okey, kita tengok rangkap demi rangkap ya. Bahan ini dalam sajak ku ingin berterima kasih ya. Rangkap yang pertama, ini dia punya sajak lah ya. Rangkap yang pertama, mungkin ada yang tak ada buku, jadi cikgu sharekan dengan anda rangkap 6 rangkap untuk kita perhatikan bersama-sama. Ya, ini rangkap yang pertama ya. Sesekali, yang ni tak betul ya. Sekali ni sebenarnya sesekali, typing error. Sesekali ku ingin berterima kasih. Tak ada ini. Ya, ini dia tak ada di ujung. Okey. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu, jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun menjadi terpadam. Ini rangkap yang pertama. Kalau kita tengok, okey, selepas kita tengok sajak ni, kita akan tengok maksud rangkap demi rangkap. Ya, rangkap demi rangkap. Cuba kamu hayati rangkap yang pertama ni, rasa-rasa apa yang kamu faham? Ya, apa yang kamu faham daripada Ihsan, dia cakap apa? Ya, dia kata sesekali ku ingin berterima kasih. Berterima kasih kalau bahasa kita ni bersyukurlah ya. Bahasa kita kepada yang menciptakan ya. Kepadamu hujan bagai tetamu. Hujan ni macam tetamu. Ya, sebab dia datang tak selalu, sesekali. Jiwa pun menjadi dingin, ya, api amarah pun terpadam. Okey, ini rangkap yang pertama. Okey, sambil-sambil cuba kamu hayati ya, kerana selepas kita tengok sajak, kita kena tengok maksud sajak ya, maksud sajak itu. Okey. Baik, kita pergi kepada rangkap yang kedua. Ini rangkap yang kedua pelajar. Sesekali ku ingin menyemai budi. Nampak? Dia ulang ya. Dalam sajak ni kadang-kadang pengulangan ni adalah unsur yang nak menarik perhatian ya. Sesekali tadi dia kata sesekali ku ingin berterima kasih. Sekarang ni pelajar tengok diulang balik. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Kalau kamulah rasa-rasa boleh faham tak apa yang penyajak ni kata. Orang yang bina sajak ni kita panggil dia sebagai penyajak. Ya, kalau dia buat syair kita namakan dia sebagai penyair. Ini penyajak ya. Sesekali ku ingin menyemai budi. Nak rasa terhutang budi ya, nak semai sesuatu dalam tanah ya, kepadamu tanah yang hidup ya. Tanah tu hidup. Kalau kita ya tanam apa-apa, masukkan dalam tanah, dia akan mengeluarkan hasil ikut apa yang kita tanam ya. Tanam padi, keluar padi ya. Tanam apa lagi? Tanam cili, keluar cili ya. Tanam kacang, keluar kacang. Kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu ya setia menghamilkan ya. Dah tanam-tanam tiba-tiba hamil. Rezeki buat petani ya. Dia bagi sesuatu pada petani. Sangat menarik sajak ini ya. Okey, rangkap yang ketiga sekarang. Ini rangkap yang ketiga dah pelajar. Okey, kita tengok rangkap yang ketiga. Baris ni nampak lagi lebih ya. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu. Ya, nak berbisik kenapa pula?
ikan-ikan yang riang. Pelajar, kamu tengok yang pertama tadi, nampak ya? Ihsan ni pertama tadi dia kata kepada hujan. Rangkap yang kedua dia kata kepada tanah. Rangkap sekarang, rangkap yang ketiga dia nak berbisik kepada ya ikan-ikan yang riang. Ikan riang. Ikan riang ke? Tapi ini bahasa saja. Ya. Liar di belantara samudra. Samudra ni apa? Siapa boleh bagi tahu? Apa samudra? Liar di belantara samudra. Siapa boleh tahu? Bagi tahu, respon. Ada yang tahu tak? Apa dia samudra? Ikan hidup dekat mana? Ikan hidup dekat mana pelajar? Okey pelajar, ada orang tak? Boleh dengar tak suara cikgu ni? Dengar. Okey, baik. Okey boleh. Jadi siapa-siapa tolong respon. Apa dia liar di belantara laut? Ya. Jadi responlah ya bila cikgu minta respon. Tak adalah cikgu seorang-seorang di sini ya. Cikgu ada seramai 27 orang ya daripada 33. Maknanya lagi 5 orang ya hilang daripada radar ni. Okey. Jadi ikan ya liar di belantara samudra kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di pondoknya. Nampak tak? Ini kita namakan puitis. Sangat mendalam maksud Ihsan Norzali ni. Sangat mendalam. Ya, dia nak berbisik kepada ikan yang duduk di lautan ya kerana menghilangkan rasa sukarnya hidup. Ya, siapa? Nelayan. Ya, ikan mestilah nelayan. Okey, settle. Itu rangkap ketiga pelajar. Sekarang kita masuk rangkap yang keempat. Ya, ini rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang keempat. Okey pelajar, nampak sesekali. Lagi sekali. Ya, jadi penyajak ni dia merasakan dengan mengulang perkataan ini sesekali. Ini kita sifat manusia. Ya, sesekali ku ingin kalungkan rasa kagum dia. Ya, kepadamu pejuang. Okey, rangkap yang keempat kita jumpa pejuang negara pula kerana tanganmu pernah berdarah. Ya, tanganmu pernah berdarah. Darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercinta. Baik pelajar, ini rangkap yang keempat. Okey, sajak ni ada dalam peperiksaan. Pasti ke cikgu? Yang tu cikgu tak ada jawapan. Kerana pelajar, kalau kita tengok dalam kandungan buku teks kita ada sajak, kita ada syair, kita ada novel, kita ada cerpen, kita ada drama, banyak sangat. Tapi pelajar, kamu kena ingat sebagai pelajar kita kena kaji semua itu, ya. Jadi sajak yang kita sedang buat sekarang ini ya antara yang mungkin akan menjadi soalan dalam peperiksaan anda, ya. Jadi sekarang ni kita sedang mengkaji rangkap demi rangkap dan kita sekarang sedang berada dalam rangkap yang keempat. Ya, tadi apa? Hujan. Yang kedua apa? Tanah. Yang ketiga, penyajak rasa sangat ya berterima kasih kepada siapa? Ikan. Dan sekarang rangkap yang keempat, ya penyajak nak mengucapkan rasa syukur dia, kagum, sangat bangga kepada pejuang negara. Kerana mereka, kita semua, anda, kamu semua dan cikgu berada di sini, ya. Kerana jasa-jasa mereka. Rangkap yang keempat. Baik, sekarang kita pergi rangkap yang kelima sambil-sambil anda menghayati, ya, dan cikgu yakin sebenarnya kamu boleh faham. Ya, boleh faham. Okey. Kenapa terkeluar pula si ni? Okey, kita masuk rangkap yang kelima sekarang pelajar. Baik ya. Okey, sekarang rangkap yang kelima dah. Masing-masing buku teks kalau ada, kalau tak ada, okey. Tengok bahan ya yang cikgu sedang paparkan. Okey, rangkap yang kelima. Penyajak sekali lagi, ya Ihsan Norzali. Dia kata, sesekali ku ingin pula menjadi bunga. Kenapa nak jadi bunga? Menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Ya.
Okey, jadi sekarang penyaja dia nak menjadi bunga. Okey, kita terima sahabat kita kejap ya. Nur Hafizatul. Hafizatul ni nak masuk dah tadi. Okey. Okey, Hafizatul. Assalamualaikum. Kita sedang melihat rangkap-rangkap saja ya. Okey. Sesekali ku ingin pula menjadi bunga. Bunga ni suatu yang kita nampak bunga. Kalau kita tengok dia cantik, harum, mewangi. Ya, dan kita sebagai seorang wanita, seorang perempuan, seorang ya Allah jadikan memang suka akan bunga. Jadi bunga ni apa? Menebarkan keharuman. Dia nak jadi bunga. Yang maknanya dia nak jadikan dia macam bunga yang mendamaikan, yang memberikan keharuman kepada orang. Sebab kalau kita tengok bunga, kita mesti tertarik. Ya, di taman-taman keresahan hidup. Oh, dia nak jadi bunga ni, maksudnya ya dia nak merongkaikan. Seolah macam itulah. Dia nak menghilangkan. Okey, lagi kawan kita baru masuk, Maizatul. Assalamualaikum, Maizatul. Okey, ya kita dah masuk ke rangkap yang kelima, Maizatul. Okey, ya di tanah-tanah keresahan hidup menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Ya, maksudnya mendalam ni. Apa maksud dia? Kita akan tengok nanti, ya. Okey, dan rangkap yang terakhir sekarang, rangkap yang keenam. Apa kata Ihsan Nurzali ini? Alangkah indahnya dia tutup sajak dia pelajar, sangat menarik ya. Kalau siapa memang dah patah balik. Ya, dia dah okey, naik balik semula. Okey, kalau siapa yang memang hati lembut, hati seni, ya boleh bina sajak macam Ihsan ni, memang sangat cantik ya. Dia tutup sajak dia pelajar, kamu tengok cantiknya sajak dia. Ya, alangkah indahnya dunia. Tadi ya 5 rangkap tadi Ihsan Nurzali dia merangkumkan kepada 5 perkara, kepada apa? Kepada hujan, kepada tanah, kepada ikan, kepada pejuang tanah air, kepada suatu yang menamaikan, dan akhirnya dia kata alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Ya. Okey, baik, selesai. Kita dah tengok rangkap demi rangkap. Okey pelajar. Okey. Baik. Okey. Dah habis dah kita tengok rangkap demi rangkap. Baik. Okey pelajar. Ya. Kalau kita tengok, ya, cikgu nak terangkan sedikit dalam buku kita ni, ya, di bahagian kandungan. Ya, di bahagian muka hadapan kandungan, kalau kamu dapat perhatikan, buka sekejap di bahagian kandungan tu. Ya, di bahagian kandungan, seluruh buku teks kita ni sebenarnya mencakupi beberapa bahagian. Ya, kita ada puisi tradisional. Puisi tradisional ni yang terdiri daripada pantun dan syair. Ya. Kemudian kita ada puisi moden yang sekarang ni kita sedang buat. Ya, puisi moden yang di dalamnya ada kita umpama selai daun. Kita dah buat masa bersemuka bulan 3 dahulu. Sekarang ku ingin berterima kasih, aku dan kunci bahasa. Ya, ada 4 saja. Semua kita nak kena settlekan. Ya, nak kena selesaikan. Ya, okey. Kemudian kita ada prosa tradisional, cerita klasik. 1 sahaja asal padi. Kemudian cerpen oren. Ya, cerpen. Ya, dalamnya ada oren, ada hadiah, ada kuih bakul 5 Mandarin. Kita dah selesai oren. Kita masih tertangguh 2 lagi cerpen. Dan akhir sekali drama hadiah yang kita belum sempat kaji. Masa makin tinggal sedikit, ya. Jadi cikgu nak fokuskan kepada unsur kajian ku ingin berterima kasih. Seandainya kita tak sempat untuk nak kaji aku kunci bahasa, cara kajian akan sama dengan kajian yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Jadi cikgu harap anda fokus apa benda yang kita nak tengok, ya, bermula daripada sajak tadi, ya. Okey, sekarang kita balik kepada sajak. Baik, selesai kita tengok sajak tadi, habis dah. Ya, sajak tadi dah selesai. Sekarang kita nak mula mengkaji. Kita nak mula mengkaji sajak. Ya, antara perkara yang kita kena kaji, okey. Antara perkara yang kita nak kena kaji, okey, cikgu nak buat catatan sedikit, ya.
Okey, supaya kamu nampak ya. Kita mengkaji sajak bukan kaji sahaja. Okey. Di mana ya cikgu nak tengok ni? Kat sini okey dah dapat. Okey, baik. Untuk nak mengkaji sajak, semalam kelas malam cikgu lupa nak padam. Okey. Ruangan ni diperlukan ya untuk keterangan. Buat bawah ya. Muka surat baru. Boleh? Boleh muka surat baru. Bolehlah buat kat bawah ni je. Okey. Baik ya, cikgu terangkan sedikit ya dalam kita melihat puisi moden. Ya, puisi moden. Puisi moden tu apa? Puisi moden tu ialah sajak lah. Ya, sajak. Sajak ni puisi moden. Sajak apa dia? Sajak yang kita tengok tadi, ku ingin berterima kasih, sajak aku, sajak bahasa, ya, tu. Ya, baik. Untuk melihat sajak ni, ada beberapa perkara yang kita kena rujuk. Ya, okey. Kita mulakan dengan sajak. Maksud. Okey, ni yang pertama. Dah habis kita baca sajak tadi, kita mula tengok maksud. Habis kita tengok maksud, kita kena kaji tema. Ya, kita kena kaji tema. Okey. Kalau ada buku di tangan anda, boleh buat catatan sikit. Ya, boleh buat catatan. Cikgu dah besarkan ni jadi dia tak boleh nak kecil. Lepas habis tema, kita akan tengok persoalan. Ini perkara yang kita kena kaji. Ya. Jadi itu cikgu cakap, kalau cikgu tak sempat nak tengok dua lagi sajak, ya, sajak apa ya, yang ketiga, iaitu sajak aku dan kunci bahasa, perkaranya sama kita kaji. Ya. Okey, yang keempat, selepas dah tengok persoalan, kita kena tengok bentuk sajak. Bentuk atau ciri-ciri sajak. Ciri-ciri sajak. Ya, ciri-ciri dia macam mana. Macam orang lah, ya, ada bentuk. Itu yang keempat. Yang kelima, kita kena tengok nada. Sajak ni ada nada ya. Nada ada 6. Ya, nada patriotik. Patriotik. Nada nada marah tu nada apa ya? Nada sinis. Tu nada sinis ni macam perli. Ya, lepas tu nada ada 6. Tak apalah, yang ni cikgu tak tegangkan di sini sebab tidak bermaksud untuk tegangkan yang ini ya. Itu yang kelima. Ya, kita akan tengok ni satu persatu kejap lagi ya. Okey, lepas tu kita kena tengok yang keenam, gaya bahasa. Banyaknya nak kaji cikgu, betul, banyak. Ya, itu sebab ya bila cikgu ajar fokus. Ya, ambil perhatian ya. Okey, yang keenam, gaya bahasa. Dalam gaya bahasa ni pelajar banyak lagi. Ya, kita akan tengok nanti satu persatu. Sekarang ni cikgu gambarkan dulu kepada kamu. Ini perkara yang kita akan tengok sebentar nanti dalam tempoh sejam lebih ni ya. Inilah kita nak buat ya. Semua bahan dah ada. Ya, bahan cikgu dah sediakan. Okey. Kenapa pula terbalik? Kejap. Okey. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, nilai. Ya, nilai ada dalam novel, ada juga dalam sajak. Dan yang terakhir, yang ke-8. Okey, yang ke-8. Sebab dia dah besar sangat, nak kecilkan dia tak mahu dah. Kita tarik ke bawah. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-8, celah-celah ni kelas pengajaran. Habis, full stop, selesai. Tu dia. Dapat tak? 8 perkara yang kita nak tengok pagi ni. Ya, dalam tempoh sejam lebih ni, ya, 8 perkara ni kita nak tengok. Tapi jangan bimbang, bahan insyaAllah cikgu dah sediakan. Ya, di samping di sisi kamu kan, cikgu sebut tadi kalau dapat ada buku unsur kajian, ya, keluarkan sama. Ya, okey. Baik, itu dia 8 perkara. 8 ni kita kena buat pagi ni. Kita akan buat pagi ni.
Ya, kita akan buat pada pagi ni. Ya, jadi kalau ada buku tu cikgu minta anda sediakan buku catatan. Ya, kalau sebab buku kamu memang bersama dengan cikgu, ya, di sekolah di atas meja. Memang tak sempat usik sebab cuti hari tu, ya, anda balik kampung untuk berhari raya terus PKP. Jadi buku tu elok, ya, bersimpan di atas meja cikgu. Itu kita tak boleh cakap apalah, ya. Okey, tak mengapa, ya, tak mengapa. Jadi sekarang apa yang ada dengan kamu, yang itulah buku kamu, ya. Kita redha, ya, dengan apa yang sedang kita lalui. Okey, baik, sekarang kita nak tengok, kita mula nak tengok apa nama ni, unsur kajian tadi, nah. Okey, kita akan pergi satu demi satu. Jadi ambil perhatian betul-betul, perlu buat catatan, sila catat. Kita mulakan dengan maksud rangkap demi rangkap, ya. Rangkap demi rangkap. Rangkap satu kita mulakan. Okey, ini maksud sajak, ya. Kita akan pergi rangkap demi rangkap. Kita kan ada 6 rangkap tadi. Rangkap yang pertama, okey, buku ada di tangan masing-masing. Cuba kamu perhatikan balik rangkap yang pertama dengan maksud dia, ya. Apa maksud dia? Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan, yang sifat dia sebagai tetamu. Ya, jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Oh, inilah maksud dia, pelajar-pelajar, ya. Penyaja berterima kasih kepada hujan yang turun membasahi bumi. Ini maksud dia tadi. Kehadiran hujan menyejukkan suasana dan jiwa manusia. Kedinginan yang dibawa mampu meredakan api kemarahan. Itu dia maksud rangkap kita yang pertama tadi, ya. Tak sempat salin, tak apa, ya, sebab cikgu ada rakam, ya, dan cikgu akan sharekan dengan anda nanti, ya. Jadi boleh tengok balik semula, ya. Lagipun maksudnya kalau siapa yang ada buku rujukan, boleh merujuk buku. Okey pelajar, setiap buku tak sama maksud dia. Ya, ada pengarang buku dia bagi maksud begini, ada pengarang buku lain pula dia bagi maksud ikut cara dia. Tetapi semua tu boleh diterima asalkan masih sama dengan rangkap sajak tadi, ya. Ini maksud rangkap yang pertama, ya. Kehadiran hujan menyejukkan suasana dan jiwa manusia. Ya, jadi kedinginan yang dibawa mampu meredakan api kemarahan. Ini nak kita baca ni. Ya, api amarah pun terpadam, ya. Jadi penyajak berterima kasih ni maksudnya penyajak rasa bersyukur. Ya, berterima kasih ni dengan erti kata lain bersyukur. Ya, dengan arti lain kita sebagai hamba Allah, ya, itu kadang-kadang kita manusia biasalah kan. 2-3 hari panas kita dah mula merungut kan? Itu kita manusia, fitrah kita manusia. Ya, kita dah mula merungut, panas. Ya, jadi bila hujan, ya, dia menyejukkan suasana dan juga jiwa kita manusia. Ya, dan jiwa kita manusia. Okey. Dan hujan juga mampu meredakan api kemarahan. Rangkap yang pertama. Selesai rangkap yang pertama. Kita lalui satu persatu. Cuba hayati dan buku teks pastikan bersama dengan kamu. Itu yang cikgu nak pesan. Kita masuk rangkap yang kedua. Apa kata Norzali, Ehsan Norzali dalam rangkap dia yang kedua sekarang. Ya, rangkap yang kedua ni. Okey. Kenapa dia terskip sekejap ya. Rangkap yang kedua tadi, petani. Yang pertama, rasa syukur penyajak kepada hujan. Ya, jadi rangkap yang kedua ialah kepada petani. Ya, sekejap dia hang sekejap ya. Hang. Dia tak boleh bergerak. Oh, dah buat 2-3 kali tapi tak mampu. Okey. Ini rangkap yang kedua sekali dengan rangkap yang ketiga. Ya, nampak rangkap yang kedua, ya, kepada tanah tadi. Penyajak juga ingin berterima kasih dan berbakti kepada tanah yang subur. Tanah yang subur telah memberikan rezeki kepada petani. Ini nak dikatakan, ya, sesekali ku ingin menyemai budi
Menyemai budi tu ya berbakti kepada tanah. Nampak dia guna perkataan. Menyemai budi dia tukar kepada berbakti kepada tanah yang subur, ya. Kepadamu tanah yang hidup. Tanah yang hidup tu tanah yang subur. Itu dia, ya. Tanah yang hidup tu maksudnya tanam je dia keluar hasil. Ikut apa yang kita tanam. Suburlah. Ya, tanah yang subur ya telah memberikan rezeki kepada petani. Ini yang cikgu katakan puitis tadi, ya, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Menghamilkan maksudnya dia keluar dengan subur. Ya, menghamilkan dia keluar dengan subur. Ya Allah Tuhan, cantik sangat, ya. Maknanya memang penyajak ni seorang yang betul, ya, memang darah seni boleh menghasilkan sajak dengan baik, ya. Itu dia. Menariklah sajak dia. Baik, rangkap yang ketiga. Okey, kita pergi rangkap yang ketiga. Penyajak juga ingin berterima kasih kepada ikan. Ya, dia rasa syukur. Ya, dia melahirkan rasa syukurnya kepada ikan di laut, samudera tadi, laut, kerana memberikan rezeki kepada nelayan. Ya. Okey, dah sampai rangkap yang ketiga. Boleh faham tak pelajar? Kaisara seorang je yang boleh. Yang lain boleh faham tak? Okey, Mawadah faham. Okey, ya, Arifah faham. Baik, yang lain pun faham, ya. Okey, baik, terima kasih. Ya. Sebenarnya sajak ni tak sukar untuk difahami. Cuma ada perkataan-perkataan. Tapi bila cikgu pandu anda, cikgu harap anda akan lebih faham, ya. Tadi mula mungkin baca apa benda hamil-hamil ni. Tapi bila kita bincang, cikgu harap boleh faham lah, ya. Okey, selesai rangkap yang ketiga. Kita masuk kepada rangkap yang keempat sekarang. Kita ada 6 rangkap. Rangkap yang keempat, yang ni dia bagikan rasa syukur dia. Ya, rasa syukur dia kepada pejuang tanah air dalam rangkap yang keempat. Okey. Penyajak juga berasa sangat kagum, ya, dan sangat bersyukur atas pengorbanan para prajurit yang telah banyak berkorban jiwa dan raga dalam mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Ya, tadi kan dia kata tangan pejuang negara kerana tanganmu pernah berdarah. Ya, berdarah tu maksudnya pengorbanan. Pengorbanan apa? Mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Okey, pengorbanan mereka itu mempamerkan, kita buat ejaan, nampak? Pamer, ya. Mempamerkan kesetiaan mereka yang tidak berbelah bahagi sebagai anak watan. Okey, kepada watan. Watan tu maksudnya rakyat, ya, watan, ya. Watan dalam rangkap yang keempat, kepada watan tercinta, ya, maksudnya pengorbanan mereka ni demi anak watan. Siapa anak watan? Kita lah, ya. Kerana jasa-jasa mereka, ya, yang terdahulu, pejuang-pejuang yang terdahulu, kita, kamu, cikgu, mak ayah kamu, saudara-saudara kita, guru-guru kamu, kita lah hari ni menikmati apa yang kita rasa hari ni. Ya, kita selesa, ya, kita hidup dengan aman dan damai, ya, tidak lain kerana jasa prajurit, ya. Sebab itu pelajar-pelajar, ya, kita ni kena sentiasa hari-hari kena ada rasa syukur tu, ya. Walaupun Allah uji kita pelajar-pelajar ni kan, ya. Okey. Walaupun hari ni, ya, Allah uji kita dengan ujian yang semua orang tidak terlepas dalam, ya, dunia ni, pandemik, penyakit COVID-19, ya, wabak. Wabak tu maksudnya suatu yang berjangkit, ya. Tapi, ya, kita masih boleh hidup aman dan damai, masih selesa. Ya, tidak seperti saudara kita yang berada di Gaza, yang berada di Palestin. Ya, kita boleh hidup di rumah aman damai. Ya, walaupun tak boleh keluar. Ya, kalau keluar pun kena mematuhi SOP. Tetapi kita kena tetap bersyukur. Kenapa? Kerana kita tak sama macam saudara-saudara kita, ya, yang berada di Palestin, yang sedang mempertahankan, ya, Baitul Maqdis, ya, Masjid Al-Aqsa, ya, masjid yang kita sama-sama kena pertahankan, tetapi, ya, saudara kita di sana, ya, mewakili kita.
Jadi kita kena ada rasa tu. Ya, sebab tu dalam doa kita kena ada doa untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, kita di sini aman. Ya, aman kenapa? Ya, balik kepada bahan tadi, ya, kerana jasa mereka ini. Alhamdulillah, syukur. Ya, sentiasalah ya melafazkan kesyukuran itu. Selesai rangkap yang keempat pelajar, kita sekarang masuk rangkap yang kelima. Okey. Itu je rangkap yang kelima. Kadangkala penyajak terasa ingin menjadi sukarelawan. Oh, yang dia kata, sesekali ku ingin pula menjadi bunga, menebarkan keharuman. Ini maksud dia. Cubalah hayati ya. Mungkin kalau kita tengok seorang-seorang kita tak terfikir. Itu sebab kita kena ada cikgu cakap. Kita kena ada buku rujukan. Ya, kita kadang tak boleh tergambarkan maksud dia. Sekarang kita dibantu. Ya, kerana dia nak menjadi sukarelawan, ya, yang dapat mengubat penderitaan mangsa perang. Ya, okey, penyajak juga berharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat dunia bahawa peperangan hanya mendatangkan penderitaan. Benar sangat-sangat pelajar-pelajar ya. Oh, sorry, patah balik. Dibuka balik. Allah, cantik benar. Itulah ya kelebihannya IT sekarang ya. Sangat memudahkan kita belajar. Kamu di rumah kamu, cikgu di rumah cikgu, 24 orang ni di rumah masing-masing. Tapi kita boleh bersatu di sini. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Ya, bersyukurlah kita. Bersyukur sangat-sangat ya. Kerana kepakaran ya orang kita dapat menikmati. Jadi manfaatkan betul-betul pelajar-pelajar ya. Okey. Kadang-kala penyajak terasa ingin menjadi sukarelawan. Ya, macam kita tengok hari ni. Hari ni lah ya. Hari ni dalam keadaan kita yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, dikabarkan bulan depan nak tukar kepada endemik. Kita tengoklah macam mana ya, maknanya makin ringan ya. Walaupun masih lagi dalam jumlah angka yang sangat banyak, tapi dah semakin berkurangan. Mula berkurang ya, dan kita harap boleh bersemukalah nanti ya. Sukarelawan ni bukan boleh orang kata buat-buat. Ya, dia ni terasa ni maknanya dia ada hati. Dalam hatinya tu ada maknanya dalam hati tu ada bunga. Ya, dalam hati tu ada orang kata ingin mencari mencari sesuatu yang mendamaikan. Ya, dia nak menjadi sukarelawan macam kita tengok frontliners hari ni lah. Ya, ramai yang turun padang. Ya, tak cukup kalau dengan bantuan doktor jururawat yang memang sudah tanggungjawab mereka. Kalau tak ada ya sukarelawan luar yang turun membantu, ya, maknanya akan lebih parah lah ya keadaan negara kita. Ya, kamu tengok di negara kita pun bercakap bab ini ya. Bercakap bab ini ya, di negara kita bukan sahaja yang di hospital, yang di luar-luar. Ya, kerana situasi hari ini ramai yang sangat terkesan ya. Jadi ada sukarelawan yang turun ya untuk mengubat penderitaan kalau dalam ni mangsa perang lah ya. Kalau dalam situasi kita ni ya, mangsa yang terkesan akibat pandemik ya. Jadi kita boleh gabung jalinkan maksud tu dengan situasi kita hari ni. Okey, itu rangkap yang kelima pelajar, dan kita tutup rangkap yang keenam dengan tadi dia kata alangkah indahnya dunia ya andai semua merenung kekosongan hidup ini. Apa maksud dia? Penyajak berpendapat bahawa dunia akan aman damai sekiranya semua manusia berganding bahu menuju keamanan sejagat. Benarlah sangat-sangat ya. Kalau ya semua orang berganding bahu ya, maka negara akan terus berada dalam situasi yang keamanan ya. Sejagat ni satu dunia lah ya, aman ya, aman sedunia, menuju keamanan sedunia. Okey, selesai. Kita melihat saja ya. Okey, baik pelajar, respon sedikit, boleh faham ke? Boleh ya? Okey, baik, kita dah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih respon tu yang Cik guna ya. Maknanya anda faham ya. Okey, kalau tengok pada bahan kita tadi, kita take
Yang pertama selesai. Maksud baru satu. Ya, kita ada 7 lagi yang kita nak tengok. Okey, kita akan go through. Ya, pergi terus dan terus sehingga selesailah unsur kajian yang ke-8 ya. Baik, kita tengok bahan sekarang. Kita masuk kepada tema. Apa dia tema? Dalam novel ada tema. Rupanya dalam sajak pun ada tema. Okey, sila perhatikan. Tema tak apa dia? Ni cikgu dah gariskan ya dalam kurungan. Ini dia tema. Ya, tema ialah ini kamu kena faham apa maksud tema. Ya, sebab dalam sajak ada tema, dalam pantun ada tema, dalam cerpen ada tema, ya, dalam novel pun ada tema. Jadi tema tu apa dia? Yang ni sila ambil, catat dalam buku masing-masing. Ya, kamu tulis tajuk kita hari ni. Ku ingin berterima kasih, sajak ku ingin berterima kasih. Mulakan dengan masuk tak payah tak apa. Ya, sebab masuk dia panjang sangat. Tapi kalau nak ambil silakan, cikgu suka. Ya, orang yang bukan sekadar mendengar sebab kita ni bukan orang kata sempurna. Ya, main dengar boleh terus simpan dalam otak, dalam minda. Bukan. Cikgu tak tahulah kamu, cikgu tak ya. Jadi mesti ada pen, mesti ada pensel ya. Jadi buat catatan. Kalau nak ambil masuk tak sempat tadi kemudian pun tak apa ya. Tapi cikgu syorkan buat ya. Okey, apa dia tema? Sebab anda masih baru ya dalam mengkaji novel, cikgu syorkan kamu ambil ya. Okey, tema tu ialah idea utama atau gagasan utama atau perkara pokok atau yang sama dengan tema, maksud dia ialah isu penting yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ini tema. Pelajar, tema dalam novel, dalam cerpen, dalam sajak hanya ada satu sahaja. Apa tema sajak kita? Ni di bawah ni. Satu saja, ingat ya. Dalam peperiksaan kalau ditanya tema, kamu jangan merepek pula. Hari ni kita dah bincang. Ya, tema hanya ada satu saja. Dia ialah sebagai idea utama. 6 rangkap sajak yang kita baca sebentar tadi, satu sahaja tema merangkumi ke-6 rangkap. Dan tema kita sila ambil, sila catatkan, menghargai dan mensyukuri kurniaan Tuhan kepada manusia. Banyak sangat Allah bagi nikmat yang tidak terungkap di suara. Tak boleh kita nak lahirkan nikmat yang Allah bagi. Ya, ini nikmat kamu belajar ni, nikmat. Ada kawan kita tak dapat belajar macam kamu. Ya, ada kawan kita tak ada kemudahan macam kamu. Bersyukurlah pelajar-pelajar ya. Jadi kita punya tema, Allah silap. Tema kita bukan kita punya tema. Kadang-kadang tersasul juga ya. Tema kita untuk sajak kita menghargai. Ya, kita ya menghargai dan mensyukuri. Dengan perkataan tadilah, terima kasih. Sesekali ku ingin berterima kasih kan. Banyak kali pengarang menyebut. Jadi maknanya bersyukur atas kurniaan ilahi kepada kita. Ya, Allah bagi hujan, Allah bagi ikan, Allah bagi segala bagai. Ya, jadi kita sebagai umat, ya, syukurlah. Ya, ini tema kita. Pelajar, cikgu nak bagi tahu tema ni tanpa contoh peristiwa. Kalau dia nak bukti, kamu kena khabar. Kalau dalam soalan, ya, contoh dalam soalan berikan tema, ya, dan bukti. Mengapa anda menyatakan tema tersebut? Kamu kena ceritakan sikit. Ya, okey. Tema ni ialah menghargai dan mensyukuri kurniaan Tuhan kepada manusia. Hal ini dapat dilihat melalui nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia melalui tanah, melalui hujan, melalui kemerdekaan negara. Dah cukup. Kamu cakap macam tu, kamu dah dapat markah. Ingat ya. Ini tema ni ialah isi saja. Ya, tak ada contoh peristiwa. Okey. Allahu Akbar. Ya. TV padam. Padam apa? TV padam. Tapi sebenarnya itu. Dia terlama saya tadi. Oh tu.
Tapi pelajar dengar tak? Okey, sekejap ya. Okey. Sekejap ya. OBS mana? Oh ya ke? Salah tekan. Okey, itu tema. Pelajar kamu boleh dengar tak suara cikgu pelajar? Boleh. Boleh. Nampak bahan tak? Bahan tak nampak. Okey, sekejap ya. Ada masalah sikit. Kita betulkan sekejap. Ya, itulah ya. Okey, dah dapat. Alhamdulillah. Okey. Oh, tak masuk sini. Bahan tak nampak ya. Okey, lepas tema, kita akan pergi kepada unsur kajian yang berikutnya, yang ketiga, iaitu persoalan. Ya, unsur kajian yang ketiga iaitu persoalan. Tengok ya, persoalan. Apa tu? Sekejap. Macam mana? Okey ke? Sini. Okey. Okey, persoalan. Apa tu tadi? Betul dah? Ada dah masuk yang kedua. Okey, selesai tema, kita masuk unsur kajian yang ketiga sekarang. Ya, ini persoalan. Okey, persoalan ini pun memang jadi persoalan jugalah ya. Sebut apa persoalannya? Persoalan ialah boleh catat ya. Apa dia persoalan? Maksud persoalan idea-idea atau isu-isu sampingan. Kalau ikut ejaan, isu lah. Isu-isu sampingan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Nampak? Isu sampingan. Tadi, dalam tema tadi, okey, cikgu patah balik sekejap ya. Nampak tak dalam tema ni, ya, dia kata tema tu ialah idea utama. Benda penting, asas dia. Satu saja. Ya, jadi tema ni satu saja. Anda tolong ingat sebab dalam pernah ya kita buat soalan, cikgu buat soalan dia, nyatakan persoalan, ada pelajar dia buat soalan. Apakah contoh ya, apakah persoalan dalam cerpen ini contohnya. Dia pula bina soalan. Itu silap. Persoalan tu bukan bina soalan. Ya, bila bina soalan kena ada tanda soal. Tapi persoalan ini ialah idea sampingan ya, yang lebih daripada selain daripada tema tadi. Ya, yang lain. Jadi bila sebut persoalan ni pelajar, ya, dan bila kita sebut persoalan ni banyak. Ya, bila sebut persoalan banyak. Kamu tengok ya. Nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 persoalan. Gitu. Ya, tapi dalam tema tadi hanya ada satu saja. Bezakan. Ya, cuba bezakan. Ini cikgu nak, ya, bila cikgu tekankan macam ni, kamu pelan-pelan memahami. Ya, memahami unsur kajian. Ya, dalam novel ada, dalam cerpen ada, ya, dalam sajak pun ada. Tema ada, persoalan ada. Mesti kena ada. Tak boleh lagi. Ini fahamkan sekarang. Bila sebut persoalan ni ialah isu sampingan, isu lain. Apa perkara lain? Lebih kurang macam itulah. Apa perkara lain? Isu sampingan, apa benda lain yang nak disampaikan oleh pengarang. Ya, jadi Ehsan Norzali tadi dalam setiap rangkap dia nak sampaikan lagi yang ini. Yang pertama, persoalan yang pertama, hujan memberikan kesejahteraan kepada manusia. Benarlah ya, kita dah tengok tadi. Persoalan yang kedua, berbakti kepada tanah akan membuahkan hasil. Sangat benar. Kita dah tengok tadi. Ya, jadi nampak tak? Persoalan kita ambil dalam rangkap demi rangkap. Ya, rangkap demi rangkap. Banyaklah kita dapat keluarkan. Macam dalam novel, kita boleh tengok persoalan watak demi watak. Ya, dan watak Kamarul ada persoalan, watak Encik Kadir ada persoalan yang boleh kita keluarkan. Ya, apa benda yang kita boleh keluarkan daripada tindakan mereka? Samalah macam saja ini. Kita tengok rangkap yang ketiga tadi, ikan di laut memberikan pendapatan kepada nelayan. Betul, kan? Ya, yang keempat, persoalan yang keempat, menghargai jasa perwira-perwira negara. Ya, dan rangkap yang kelima dengan yang keenam tadi, ya, dirangkumkan sekali. Dunia akan menjadi aman, damai dan indah
jika semua orang menghargainya. Sangat benar pelajar-pelajar, ya, sangat tepat. Itu sebab ya kita ni sambil-sambil tu boleh salin, ya. Sebentar cikgu olah ni, kamu boleh salin dan sambil dengar, ya. Okey, clear tak suara cikgu? Ada putus-putus ke macam mana? Clear. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, respon. Nanti juga nak dengar. Jadilah ya 4-5 orang respon, yang paling penting cikgu nak tahu, ya. Okey, baik. Jadi catat, ya. Ambil catatan dengan tajuk kita sajak aku ingin berterima kasih. Apa cikgu nak sebut tadi? Dalam soalan. Okey, cikgu nak kembali kepada soalan dalam peperiksaan. Kalau dia tanya persoalan, berikan persoalan dalam sajak aku ingin berterima kasih. Okey, itu soalan dia. Berikan 2 persoalan. Kamu boleh mana-mana satu. Ya, daripada 5 ni, ya, ambil salah persoalan yang terdapat dalam sajak yang saya kaji. Antaranya, hujan memberikan kesejahteraan kepada manusia. Titik. Selain itu, ataupun persoalan lain, ya, ikan di laut memberikan pendapatan kepada nelayan. Itu dia. Kamu dapat 3 markah. Ya. Dalam peperiksaan, itu sebab ya kita kaji ni bukan semata-mata kaji. Dan kita kaji ni tak semestinya dia menjadi soalan peperiksaan. Yang penting kita kena belajar. Ya, tetap kena belajar. Okey, selesai. Ya, ada 5 persoalan. Ingat, persoalan tu ialah idea sampingan. Ya, ataupun perkara lain yang nak disampaikan oleh pengarang, ya, dalam sajak dia, ya. Okey, settle. 5 persoalan, tak sempat tak apa, dan cikgu harap kamu sempatlah, ya, sempat sambil-sambil cikgu bercakap tu kamu catat, ya. Ya, sempat. Alhamdulillah. Maknanya memang lama jugalah cikgu berada pada satu tempat setempat. Selesai unsur kajian yang ketiga pelajar, kita nak masuk yang keempat. Ada 8 semua, ya. Kita nak masuk yang keempat. Apa dia? Bentuk. Okey, bentuk sajak. Ya, sajak ni pada bentuk, ya. Kita tengok pada keadaan dia, dia ada bentuk dia. Okey, keluar bentuk sajak itu dia. Nampak banyak bendanya, ya, yang kamu nak kena kuasailah. Ya, dalam sajak ada banyak benda yang kita nak kena kuasai. Dalam peperiksaan dia bukan tanya semua. Dia mungkin tanya persoalan atau dia pilih soalan dia pilih, dia tanya nilai. Tapi ya, kita mengkaji semua kena kaji. Macam itulah, ya. Okey, baik. Jadi dalam bentuk ni banyak benda yang anda kena tengok. Ya, ada 6. Ya, cuba tengok ada 6, ya. Ada 6 situ. Ya, okey, yang pertama, okey, daripada sajak yang kita kaji tadi pelajar, 6 rangkap tadi. Okey, sekarang kita tengok unsur kajian bentuk, ya, unsur kajian bentuk. Bentuk ni tadi cikgu cakap, selain bentuk kita sebut ciri-ciri sajak sama. Ya, kadang-kadang soalan tu dia nak mengaburi mata kamu. Ya, dia kata nyatakan ciri-ciri sajak. Jangan tak tahu pula. Ya, ciri-ciri tu sama juga dengan bentuk. Sila catat, ya, yang cikgu sebut ni. Bila cikgu sebut bentuk sajak, kamu buat dalam kurungan. Ya, dalam kurungan dekat sebelah bentuk ni kamu buat ciri-ciri. Ya, supaya kamu tahulah, ya, bentuk ke ciri-ciri ke benda yang sama. Ya. Okey, perkara pertama ada 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bawah sekali ni, tak ada kotak dia, ya. 6 benda yang kena ada dalam bentuk. Okey, yang pertama, bilangan rangkap. Ada 6 rangkap. Okey, kalau sajak masih di tangan kamu tengok. Sajak ni 6 rangkap. Betul, ya. Jadi perkara pertama, bilangan rangkap. Apa pun sajak yang kita akan tengok, ya, sajak kita umpama selai daun ke, ya, sajak aku ke, dan sajak bahasa, ya, sajak-sajak yang ada 4 tadi. Bila dalam bentuk kita kena tengok 6 ni. Pertama, bilangan rangkap. Yang kedua, bilangan perkataan. Yang ketiga, bilangan baris. Yang keempat, bilangan suku kata. Yang kelima, rima. Rima atau bunyi di ujung baris. Dan yang keenam, sajak ini yang kita buat kesimpulan berbentuk bebas. Ya, bebas tu cikgu tulis besar. Ya, kalau puisi tradisional, pantun, cikgu akan tulis pantun berbentuk terikat. Ada 2 perkataan tu saja. Ya, kalau syair dan pantun, cikgu akan catat dekat sini, pantun ini berbentuk terikat. Syair ini berbentuk terikat. Tapi sajak moden, ya, sajak moden dia akan berbentuk bebas. Kenapa bebas? Okey, kita kaji sekarang. Yang pertama, bilangan rangkap. Tengok pada sajak, ya, sajak yang kamu kaji.
Kalau sajak kita ku ingin berterima kasih, okey, buku di tangan masing-masing. Ya, mana buku? Sekejap. Mana bertuah buku ni? Mana buku? Okey, kalau sajak kita, sajak ku ingin berterima kasih, rangkap dia ada 6. Ya, rangkap dia ada 6. Kalau kamu tengok sajak sebelum itu, sajak apa? Contoh-contoh kita nak tengok juga kalau sajak apa, kita umpama sehelai daun 4 saja. 4 saja. Tapi asas dia ni 6 ni asas dia bilangan rangkap. Okey, sajak kita 6. Kalau sajak kita umpama sehelai daun 4. Itu bergantung pada sajak lah. Bergantung pada sajak. Kalau sajak, okey, sajak apa belakang dia, sajak aku rangkap dia ada 7. Jadi ini 6, 7, 4 ni bergantung pada sajak. Okey, yang kedua bilangan perkataan. Bilangan perkataan ni kamu tengok 7, bukan. Kamu tengok pada panjang pendek perkataan yang ada. Okey, kalau contoh sajak kita, okey, sekejap buku teks pula dah. Itu dia. Buku teks ni dah. Okey, kalau sekejap cikgu ambil buku teks sekejap. Buku teks ni dah terubah. Okey, sajak kita ni dia tulis dekat situ, bilangan perkataan dia 2 hingga 5 patah perkataan. Kamu tengok jumlah perkataan yang paling pendek dengan jumlah perkataan yang paling panjang. Get ready untuk exam Cikgu terangkan ini mungkin lambat kita akan jumpa. Jadi fokus bilangan perkataan, tengok jumlah yang paling pendek dengan jumlah yang paling panjang. Kita letaklah antara dekat sini. Antara 2 hingga 5 perkataan. Kita sendiri letak kena kajilah. Sajak kita betul ke 2? Betul, menyerahkan keinsafan pada rangkap yang kelima 2 perkataan dan perkataan paling panjang 5. Okey, 2 hingga 5 perkataan. Okey, yang ketiga, unsur kajian dalam bentuk yang ketiga ialah bilangan baris yang ni tak betul tidak sama ni 2 hingga 5 perkataan ni tersilap. Bilangan baris tidak sama betul, tetapi tak sama tu ialah 4 hingga kan kamu betulkan 3 hingga 5 baris. Perkataan ni gantikan dengan baris. Silap sini 3 paling panjang, paling pendek 3 baris pada rangkap yang ke-6. Sambil cikgu sebut, sambil kamu perhatikan sajak tu Okey, sajak yang paling pendek barisnya ialah yang terakhir 3 baris. Alangkah indahnya dunia, andai semua merenung kekosongan hidup. Itu 3 baris. 3 hingga 5 perkataan potong ganti dengan baris. Yang keempat, bilangan suku kata. Suku kata ni macam mana cikgu nak cerita? Okey, contohnya ku ingin berterima kasih. Berapa suku kata? Ku ingin 3. Macam itulah Ku ingin 3 suku kata. Berterima kasih, berterima, berterima. Dah 4. 4 suku kata. Dan kasih, kasih 2. Jadi kita anggarkan sajalah pelajar bilangan suku kata antara 7 hingga 14 suku kata. Kita anggarkan sahaja yang ni main anggarkan sahaja. Yang kelima, rima akhir. Rima akhir ni cikgu nak tunjuk cikgu nak tunjuk macam mana nak buat rima akhir Okey. Sekejap. Okey, rima akhir ni kita juga sebut sebagai bunyi di hujung baris. Kamu nampak tak? Kamu tak nampak. Rangkap 1. Okey, cikgu kembali sekejap. Rangkap 1 nampak? A, B, C, D. Rangkap 2. A, B, C, A. Rasanya kita pernah buat dalam kelas ni. Cikgu pun dah ingat-ingat lupa. Pernah buat tak yang ni?
Ingat tak? Ha? Ada tak pernah cikgu terangkan? Pernah tak? Ya. Tak ada. Tak ada ya? Okey, tak ada. Mana kena terang betul-betul lah ni. Ya, okey. Kita ada 6 rangkap. Ya, R ni mewakili rangkap. Rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4, rangkap 5, rangkap 6. Ya. Jadi ada 6 rangkap dengan rima akhir dia yang tersendiri. Nampak tak? Yang ni A, B, C, D. Rangkap yang kedua A, B, C, A. Rangkap yang ketiga A, B, C, C, C. Kenapa berbeza? Okey, cikgu nak tunjukkan sekarang contoh. Okey, contoh. Cikgu ambil rangkap yang pertama, tetapi perkataan yang terakhir. Ya. Kamu tengok rangkap yang pertama, cikgu ambil perkataan yang terakhir ya. Perkataannya kasih ya, rangkap yang pertama. R mewakili rangkap 1. Cikgu ambil perkataan yang terakhir ya. Kasih. Baris yang kedua, tetamu. Hujung, perkataan yang hujung. Baris yang ketiga, dingin. Baris yang keempat, terpadam. Okey. Ya. Okey. Cikgu tulis kat sini. B1 baris 1, B2 baris 2, B3 dan B4. Maknanya rangkap yang pertama ada 4 baris. Dan cikgu ambil perkataan hujung dia. Ya, perkataan yang hujung dia untuk meletakkan rima akhir. Okey, sekarang cikgu guna pen merah. Tengok pada huruf yang cikgu gariskan merah ni. Tengok ya. Ada H, ada U, ada N, ada M. Okey, sekarang cikgu nak meletakkan rima dia. Rima dia begini. Ya, rima dia begini. Okey. Ya, rima dia ialah yang sedang cikgu nak catat ni. A, B, C, D. Kenapa A, B, C, D? Kerana huruf di hujung ni tak sama. H, bila U dia jadi B. Bila huruf baru dia jadi C. Bila huruf baru lagi dia jadi D. Maka rima ni namanya A, B, C, D. Faham tak yang cikgu terangkan ni? Rasa-rasa boleh faham tak belajar? Boleh tak? Okey, kita tengok lagi ya. Okey, ada yang bergema bergaung tu. Okey, katalah cikgu tambah rangkap yang pertama ni dengan perkataan. Okey, kata cikgu tambah. Contoh-contoh ya, cikgu tambah dengan baris yang kelima dan baris yang keenam dan baris yang ketujuh sebagai latihan kita. Okey, cikgu ambil perkataan budi. Contoh-contoh, cikgu ambil perkataan budi. Lepas tu cikgu ambil perkataan yang sama. Contoh kita ambil yang sama pula ya. Mana dia? Kagum. Cikgu ambil perkataan kagum. Baris yang tujuh. Contoh, ini contoh ya. Kemudian cikgu ambil perkataan keharuman. Contoh, dah tambah lagi barisnya. Ya, ada contoh ya. Contoh kita jadikan rangkap yang pertama tadi 4 baris sahaja. Tapi sekarang untuk memahamkan anda, cikgu tambah baris. Okey, sekarang cuba sebagai latihan. Apa sambungan huruf berikutnya? Cuba. Siapa yang boleh cuba? Tengok pada huruf yang terakhir. Okey. Sekarang huruf apa sekarang? I, betul. Baris 6? D, betul. Siapa yang jawab ya? Nak tahu juga tu. Oh, tak nampak dekat sini. Oh, Arifah. Okey. Kemudian yang terakhir? Oh, Kaisara. Tak nampak yang bercakap tu. Okey. Tak boleh.
Mulalah siapa-siapa saja. Okey, sekarang last. C. Bagus. Maknanya pelajar ni faham. C. Kenapa? Okey, nak tanya yang menjawab tadi. Kenapa baris 5E? Nak tanya kenapa? Cuba terangkan. Sebab lepas DE. Lepas DE? Lepas DE, betul. Lepas DE, betul. Tapi kenapa E? Sebab tak ada dia belakang itu, tak ada yang sama di atas. Ya, tepat. Bagus, betul ya. Kerana I kita tak jumpa lagi dekat atas kan. Jadi kita namakan dia huruf yang baharu. Lepas tu kenapa M? Kenapa D? Sebab kat atas tu dah ada M. Betul, sebab M dah ulang kali kedua. Jadi kita ulang balik D yang sama. Macam itu. Kenapa C yang akhir? Sebab kat atas dah ada M. Betul, tepat Kesara. Sebab N dah ada. Ni ya. N dah ada, jadi kita ulang balik huruf C. Maka kita rangkumkan macam ni. Rangkap satu, kita sambungkan A, B, C, D, E, D, C. Kita ulang balik. A, B, C, D, E, D, C. Inilah jawapan rangkap yang pertama. Macam itu. Rima akhir ni macam tu. Ya. Kita pakai huruf A, B, C, D untuk huruf terakhir pada setiap perkataan. Ya, tengok pada huruf yang terakhir. Ya, huruf yang terakhir tu. Gitu ya. Okey, tak apa, fahamkan pelan-pelan. Nanti kamu tengok balik bahan ya. Macam mana yang rangkap kedua A, B, C, A, macam mana rangkap ketiga A, B, C, C. Tengok rangkap yang ketiga sekejap. Kenapa dia A, B, C, C? Tengok rangkap yang ketiga. Boleh bagi tahu cikgu tak kenapa A, B, C, C, C? Rangkap tiga pelajar. Rangkap ketiga tu, tiga yang terakhir tu huruf yang sama. Huruf apa? Betul. Maknanya fahamlah tu ya. Sebab samudra, derita, pondoknya sama. Ujungnya sama, itu sebab dia C, C, C. Ya, A, B sebab U dengan G tak jumpa lagi. Ya, kita mulakan dengan A, B. Ya, dan tiga baris yang terakhir itu huruf yang hujung dia sama. Itu sebab dia C, C, C. Ya, cubalah buat ya untuk rangkap keempat, 5 dan 6. Cuba buat ya. 6 ni tak sama. Semua tak sama. Itu sebab dia A, B, C. Ya. Okey, dan yang terakhir kita namakan sajak ini bebas. Selesai. Ya. Bentuk sajak yang keempat baru. Ya, panjang lagi ni. Okey, kita nak masuk unsur kajian berikutnya. Ya, tak apa kamu fahamkan pelan-pelan ya. Nanti boleh rujuk balik semula. Kita tengok gaya bahasa. Gaya bahasa ni memang panjang ya. Cikgu tunjuk dulu ada 7. Ya, ni gaya bahasa ni baru 3 dekat sini. Okey, tunjuk dekat kamu dulu. 4, 5, 6. Tunjuk lagi. Ya, ada 7, 8. Dalam gaya bahasa sahaja ada 8. Nampak? Ya, banyak sangat ni. Banyak. Dalam maknanya sajak, maknanya pelajar, apa cikgu nak sebut pada kamu? Sajak Ehsan Norzali ni orangnya memang puitis. Ya, bahasanya sangat puitis. Itu sebab kita boleh jumpa banyak. Ya, jumpa banyak dalam sajak ini. Unsur gaya bahasa. Okey, tak apalah kamu pelan-pelan sebab kamu baru pertama kali bertemu dengan perkataan simili, personifikasi, metafora. Tetapi dalam nota sempat cikgu bagi sebelum PKP hari tu, cikgu dah bagilah semua ni. Ya, ada dalam nota, dalam file masing-masing yang ada di tangan kamu tu. Ya, dah ada dah. Boleh rujuk balik semula. Cuma kita nak pakai balik nota itu dalam inilah ya unsur kajian kita. Okey, kita pergi satu persatu. Pelajar, bila ada 8 ni, ya, 3 metafora, lepas tu 4, okey, hyperbola, 5, ya, 5 image alam, kata ganda, lepas tu 7 dan 8, ya, 7 singkop, ya, dan 8 unsur bunyi. Maknanya apa? Maknanya sajak ini semuanya ada. Mungkin dalam sajak aku tak ada 8 ni. Mungkin tak ada. Sajak kunci bahasa, sajak yang keempat mungkin tak ada. Jadi bergantung pada sajak. Bergantung pada sajak. Bukan semua kamu nak masukkan. Tapi pelajar dalam peperiksaan, ya, cikgu nak kamu kuasai 3 atau 4.
Ya, sebab dalam peperiksaan mungkin ditanya gaya bahasa. Mungkin tanya, mungkin tidak. Jadi kamu kena kuasai. Okey, kita pergi satu demi satu. Simili. Simili ni apa dia? Simili ni ialah perbandingan yang menggunakan perkataan ya bagai, seperti. Okey, ada lagi. Ya, bukan itu sahaja. Okey, cikgu tunjuk contoh kepada anda. Kita pergi kepada iPad ya untuk cikgu catatkan. Okey, simili tadi. Simili. Nak tahu macam mana simili? Dalam baris-baris sajak kamu ada perkataan ini. Bagai. Atau bak. Atau seperti. Atau laksana. Atau macam. Ini antara contoh. Ya, ada perkataan-perkataan ini, maka namanya ialah simili. Carilah ya bentuk apa yang kamu nak mudah ingat. Ya. Okey pelajar, kamu akan guna perkataan ni sampai form 5 selagi kamu mengkaji novel. Okey, jadi kamu kuasailah sekarang ya. Jadi dalam sajak kita jumpa dalam rangkap yang pertama, baris yang kedua. Kepadamu hujan bagai tetamu. Nampak? Bagai diumpamakan. Ya, hujan ni macam tetamu yang datang ya menjenguk kita sekali-sekala. Ya, ada ketika tu sampai 3 minggu tak datang jenguk kita. Allah marah dekat kita ke? Ya, jadi tu macam itulah ya, sebagai kita mengingat balik ya, kita hamba Allah ya. Jadi bila dia turun, bersyukurlah ya. Okey, jadi bagai ni yang cikgu highlightkan ini namanya simili. Baris ni simili. Dalam peperiksaan kalau dia tanya ya berikan 2 gaya bahasa, kamu kena bagi tahu simili dan kamu kena bagi contoh. Kena salin balik ni. Ya, antara unsur gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini ialah simili, iaitu salin balik perkataan ni. Ini sebagai bukti. Ya, kena ada ya. Okey, itu satu. Baik, yang kedua, sempat salin. Sempat ya, sempat. Okey, personifikasi. Apa dia personifikasi? Yang cikgu buat dalam kurungan ni maksud dia ya, supaya kamu faham. Padahal nota dah ada dekat tangan kamu. Ya, cumanya nak bagi kamu lebih faham untuk sajak kita pagi ni, cikgu letakkan nota ni. Ya, personifikasi ni ialah memberikan sifat manusia kepada yang tidak bernyawa atau benda. Contoh, ikan-ikan yang riang. Pelajar-pelajar yang boleh rasa riang, gembira, sedih, ya sepi, sunyi, ya boring, bosan, manusia saja. Ya, ni kata sifat ni. Ya, yang sifat riang ni. Ya, riang, suka, benci, geram, dendam, manusia je. Tapi hari ni dalam sajak kita personifikasi ikan-ikan. Dia bagi dekat sifat manusia ni dia bagi dekat ikan. Macam itulah. Itu maksud dia. Ya, dengan arti kata lain, cikgu nak bagi contoh lain supaya kamu boleh nampak. Ya. Okey, personifikasi. Okey, sekarang ni personifikasi. Cikgu nak bagi contoh lain. Personifikasi ini ialah menyifatkan benda macam manusia. Benda macam manusia. Okey, cikgu contoh yang mudah. Yang ni yang selalu guru-guru akan bagi ya kepada pelajar supaya pelajar boleh faham ya. Okey, contoh lain. Daun nyor, N-I-U-R. Melambai, lambai. Puitis. Ni bahasa yang puitis. Ya, dalam sajak kadang-kadang kita jumpa. Dalam bahasa biasa tak jumpalah. Ya, sebab dalam sajak memang kita akan guna yang puitis ni. Daunnya melambai. Yang boleh melambai, babai, tata, titi, tutu. Ni manusia je. Ya, sifat ni sifat manusia. Ya, tapi dalam sajak, nak bagi sajak tu lebih menarik, maka ni, daun nyor ni. Daun nyor tak apa belajar. Apa nyor? Kelapa. Bagus, mawadah. Cepat, tepat, pandai. Ya. Nyor tu kelapa. Ada kot yang tak tahu pula. Nyor, apa nyor ni cikgu? Ya Allah. Ya, bukan benar lah koma kalau tak tahu nyor.
nyor tu kelapa, betul. Ya, kelapa yang kat tepi pantai tu. Ya, dia kalau angin meniup dia mula. Ya, kita boleh bayangkanlah. Ya, kita cuba bayangkan. Macam mana yang dikatakan daun nyor melambai. Ya, daun tu ya dipukul angin. Ya, diibaratkan macam manusia melambai-lambai dan ini dinamakan sebagai personifikasi. Ya, melambangkan apa ke namanya, ikan ni dilambangkan macam manusia, ada rasa riang. Ya, melambaikan daun tadi macam manusia, ia boleh melambai-lambai. Padahalnya yang melambai tu sifat tu manusia. Okey, tu yang kedua. Cuba kuasai pelan-pelan. Dan yang ketiga, ada 8 ya, metafora. Metafora apakah dia? Perbandingan dua. Catat, highlightkan pada nota anda. Dua patah perkataan. Perbandingan dua ya. Ni nampak? Dua ni bulat-bulat kan. Patah perkataan iaitu satu yang bersifat abstrak dan satu yang bersifat konkret. Ya. Okey. Abstrak ni apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada? Ada yang boleh respon? Apa abstrak ni pelajar? Tak ada respon. Okey, tak apa. Konkret apa dia? Apa dia konkret? Bangunan konkret. Dia apa dia konkret? Okey, no respon. Kita bantu. No problem. Alright. Okey ya. Jadi kalau kita namakan konkret ni bangunan, kita nampak konkret kekal. Ya. Jadi konkret ya, kita catat sedikit di situ. Ya, konkret. Kukuh. Ya, kekal. Okey, konkret. Okey, konkret ni kan macam bangunan. Ya, bangunan yang kita nampak. Jadi konkret ni ialah suatu yang kekal, suatu yang kukuh, suatu yang kita nampak. Benda yang kita nampak. Itu. Ya, sesuatu benda yang kita nampak. Benda yang nampak. Itu ialah konkret. Ya, itu ialah konkret. Tapi abstrak lawan dia. Yang kita tak nampak. Senang cerita. Tak nampak. Tak boleh nak ceritakan. Ya, yang kita tak nampak. Jadi apa dia tadi? Contoh yang dibagi dekat kita. Darah kesetiaan. Okey, nak tanya kamu, mana satu yang konkret? Darah kesetiaan, mana yang konkret? Darah, tepat. Ya, betul. Mana yang abstrak? Kesetiaan. Ya, kesetiaan. Kita tak nampak setianya ni. Macam mana setianya kamu kepada guru. Ya, macam mana setianya kamu pada guru, cikgu nampak ialah kehadiran kamu. Itulah setia. Ya, tak nampak. Tetapi cara perlakuan kamu tu, cikgu tahu kamu setia. Seorang yang setia. Seorang pelajar yang setia. Seorang pelajar yang taat. Seorang pelajar yang berdisiplin. Itu setia. Ya, tapi konkret ni kita nampak darah. Ya, darah yang kita boleh nampak. Ada tumpuk merah. Ya, itu bukan air. Itu ialah darah. Sebab kita tahu, kita kenal. Itu contoh. Contoh yang kedua yang cikgu nak bagi ni yang pertama. Yang kedua cikgu nak bagi secangkir kasih. Kamu catat ya. Catat pada buku masing-masing. Okey, secangkir kasih. Nak tanya respon anda pelajar. Mana yang abstrak? Kasih, betul. Ya, abstrak ialah kasih. Ya, abstrak ni kasih. Kasih kita tak nampak. Ini abstrak. Kita tak nampak tapi kita tahu. Ya, kasihnya kita kepada kedua ibu bapa kita. Ya, macam mana kita tahu? Melalui perlakuan kamu, melalui tindakan kamu.
Ya, bila cikgu nak buat kelas, ada yang mesej, cikgu boleh tak buat pukul 9, saya nak berjemaah isyak dengan mak saya. Kasihnya kamu pada mak kamu. Ya, salat berjemaah pada awal waktu. Tepat pada masanya, akhirnya cikgu kena akur. Ya, mesti macam tu. Ya, jadi kasih tu kita tak nampak, tapi melalui tindakan. Cangkirnya apa pelajar? Tadi nyor, sekarang ni cangkir. Secangkir yang kamu kata konkret. Nampaklah maknanya Tak konkret. tahu. Tak tahu bagusnya berterus terang. Tak tahu. Siapa yang tahu? Cangkirnya apa? Kita nampak benda ni tapi bendanya apa? Kalau darah ni kamu tahu darah. Mawar dah tahu. Cengkih kan? Apa dia? Cengkih. Cengkih. Cengkih cikgu pun tahu cengkih. Okey, cawan dekat-dekat nak tepat dah tu. Okey pelajar, cangkir ni kan macam teko. Dulu kan kalau nenek moyang kita kan, cangkir tu macam kita panggil nak tuang macam emas. Dia macam bentuk kita panggil apa ya, macam nak tuang tekoi lah. Ya, tapi warnanya macam tembaga sikit-sikit. Cangkir kita tuang, dia macam teko lah. Bukan cawan tapi tekoi. Teko, teko, tempat kita nak tuang air. Kalau dulu dia jadi, sekarang ni macam perhiasan dah. Yes, cangkir tu dah jadi macam perhiasan. Kita tuang air ya dalam jug macam emas. Ya, dia macam emas tembaga. Itu kita panggil cangkir. Ya, cangkir ni kita catat kat sini, cangkir ni teko lah. Ya, teko air. Ya, tapi dalam bentuk tembaga. Teko air tembaga, warnanya emas. Ya, secangkir kasih. Ya, kasih tu duduk dalam tekoi. Allah, hai, cantik sangat bahasa ya. Itulah sastra ya. Siapa minat sastra dekat tempat boleh pilih sastra ya. Sekarang ni ambil basic dahulu. Okey, boleh faham ya? Kita pergi balik pada bahan. Ya Allah, banyak lagi ni pelajar. Ya, baru 3. Sekarang pukul berapa? 12 lebih dah. Masya-Allah. Ya ke? Tepat pukul 12. Okey, harap-harap boleh settlekan. Insya-Allah boleh ya. Okey. Okey. Yang ketiga masuk yang keempat. Hyperbola. Oh, laju nak. Okey, putar balik. Yang keempat, itu dia. Kita ada hyperbola pelajar. Yang kelima, kita ada imej alam. Yang keenam, kita ada kata ganda. Okey, cikgu, dalam semua sajak ke? Tak. Cikgu terangkan di sini. Sajak kita ada sampai 8. Tapi mungkin sajak aku ada 6 saja. Mungkin saja kita umpama selai daun ada 5 saja. Ya, manakala sajak cinta bahasa belakang sekali, kunci bahasa mungkin ada 7. Tak sama. Ya, tengok pada sajak ya, unsur kajian ni tengok pada sajak ya. Okey, hyperbola ni apa dia? Perbandingan yang melampau-lampau. Ini hyperbola. Ya, kuasailah perlahan-lahan ya, bukan senang nak menguasai sederap, tak. Ya, tapi cikgu catatkan di sini supaya anda bila tengok, bila tulis boleh ingat ya. Hyperbola tu perbandingan yang melampau. Contoh, ini ada dalam sajak kita, rangka yang pertama, baris yang keempat. Api amarah pun terpadam. Marah ni diibaratkan macam api. Betul tak? Betul. Ya. Betul kan? Siapa marah, cuba tengok rupa dia macam mana. Ya. Tak nak, kalau mak kita marah, kadang-kadang kita tak nak tengok muka mak kan. Marah mak tu. Ya, rupa dia dah jadi rupa lain. Dah tak rupa mak kita yang kalau yang penyayang tu, tapi bila dia marah tu bersebab, dah tentulah. Kan? 12.30 ni jangan bagi mak marah ya. Kalau mak di rumah lah. Okey, jadi marah ya. Jadi marah tu diumpamakan macam api. Api tu berlebih lah tu. Maksudnya api amarah tu ya, makna berlampau-lampau ya. Amarah tu dah digambarkan macam api. Ya, sampai nampak kalau cerita dalam TikTok ke dalam apa ke, dah keluar kot telinga, keluar kot mata, ya, semua naik habis kepala. Itu marah benar lah tu. Ya, itu namanya hyperbola. Ya, perbandingan yang melampau. Okey, api amarah ni ya, yang dua ni ya. Ini nak menunjukkan api amarah ni yang melampau. Dan satu lagi contoh. Okey, cikgu suka nak bagi contoh lain ya, supaya boleh nampak lagi. Okey, contoh lain, hyperbola. Hyperbola. Kalau nak tambah contoh, silakan. Hyperbola, perbandingan yang melampau.
Mungkin kamu pernah dengar skrip ke? Betul lah tu skrip. Kata skrip lagu ni. Lautan api sanggup. Pandai sambung. Ku redahi kan. Cuba tengok lautan api nak diredahnya. Ya, cuba letak tangan satu jari tu dekat api. Lalu kau tak lalu. Kan? Inilah namanya melampau-lampau. Nak gambarkan. Nak gambarkan betapa tu. Lautan api pun sanggup ku redahi, ku renangi. Berani benar tu. Tapi inilah nak gambarkan. Kalau kamu ambil catatan ni boleh juga sebagai contoh. Okey, terima kasih Arifah. Anda bagi respon. Kita pergi tengok bahan sekarang. Yang keenam, imej alam. Imej alam ni apa dia? Sesuatu yang bersifat semula jadi. Yang Allah jadikan. Yang manusia tak boleh buat. Contoh, ikan ada dalam sajak kita. Bunga ada. Samudra, lautan. Samudra tadi lautan. Kemudian hujan. Yang Allah jadikan. Senang cikgu cakap macam tu. Kamu boleh faham. Apa lagi? Padi contoh. Padi. Lepas tu muara. Itu contoh. Ini contoh. Ini senang imej alam. Dalam peperiksaan, cikgu nak bagi formula yang mana yang kamu senang ingat. Okey, contoh imej alam. Kamu jumpa dalam sajak tu, kamu jumpa ikan. Kamu jadikan dia sebagai isi jawapan kamu. Yang hyperbola kamu tak nampak, tak payahlah duk susah-susah hati. Dan yang keenam, kata ganda. Ini senang, nampak? Taman-taman. Taman-taman keresahan hidup. Ada dalam sajak kita rangkap yang kelima. Rangkap yang kelima di taman-taman keresahan hidup. Yang ni namanya kata ganda. Okey, dalam peperiksaan, kalau soalan tanya, okey, contoh. Okey, cikgu sebut contoh soalan. Soalan tanya, soalan yang kedua biasanya. Berikan 2 contoh unsur gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Aku Ingin Berterima Kasih yang anda kaji. Jadi sekarang ni mindset kamu cuba ada banyak, tapi mana yang kamu boleh bawa dalam peperiksaan. Contoh yang kita tengok dalam tadi, yang paling mudah imej alam, kata ganda. Silakan ambil yang ini. Tak payah susah, hyperbola lah. Kamu tak boleh ingat. Yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi, kita tengok yang pertama tadi. Apa dia yang pertama tadi? Yang pertama tadi ada simili. Simili senang. Okey, ini sebagai dalam jawapan kamu. Cari kalau ada. Jadikan dia sebagai jawapan. Personifikasi ni susah sikit. Cikgu yakin. Cikgu tahu memang susah. Sebagai pelajar yang belum lagi boleh menguasai, yang ni susah. Personifikasi ni susah. Tak payah. Jangan ambil yang ni. Cari yang senang. Simili senang. Metafora kalau ada. Kalau ni tak payah carilah. Pergi kepada yang tadi. Imej alam kan senang. Ambil yang 2 ni. Sebagai persediaan peperiksaan kamu. Okey, kita pergi yang 7 dan 8 yang terakhir. Sinkop. Ini senang juga. Pelajar ini senang. Nak bawa dalam peperiksaan. Sinkop, pemendekan kata. Pemendekan perkataan. Contohnya, ku ingin, nampak cikgu gariskan, kepadamu, tanganmu. Kenapa dia katakan sinkop? Sebab ku ni sebenarnya berasal daripada apa pelajar? Perkataan apa? Aku. Bagus. Saya. Bukan saya, tapi aku. Aku dia jadi ku. Okey, kepadamu, singkatan daripada perkataan apa? Kamu, betul. Apa lagi yang kamu tahu? Yang kita boleh singkatkan. Selain aku dan kamu. Apa lagi? Apa lagi? Yang kita boleh singkatkan. Tak tahu. Tahu, boleh. Kamu tahu sebenarnya. Okey. Contohnya, sekejap kita ambil contoh. Emak, singkatkan. Mak. Kan dah tahu. Mak. Okey. Lagi, kita singkatkan perkataan hendak. Perkataan apa? Mau. Hendak. Nak. Hendak tu nak. Okey. Tetapi, singkatkan. Tapi. Bolehlah tu.
Macam itulah ya. Kamu cari dalam sajak ada perkataan-perkataan yang kita sebutkan sama-sama tadi. Kalau ada, maknanya sinkop boleh dijadikan sebagai bahan dalam peperiksaan. Dan yang terakhir nombor 8, unsur bunyi terbagi. Gitu je. Okey, nampak bahan tak belajar? Hilang. Pasal apa dia padam ya? Tiba-tiba dia padam. Lama sangat ni. Tak ada pula sentuh apa, sama je. Raja pun tak respon. Akak tepi kak? Ha? Oh, tak boleh dah tengah hari gambar. Lepas tengah nganjuk lagi. Betul. Okey. Tak ada duit. Tidak, bukan. Mic dia. Mic dia. Oh, okey. Padam sekejap. Okey. Dan yang ke-8 ya, kita pergi yang terakhir, unsur bunyi bagi gaya bahasa. Okey, bahan. Sekejap. Okey, bahan unsur bunyi ada 2. Yang ini pelajar nak bagi tahu kamu. Nampak tak? Ada bahan nampak tak? Tak ada, dia sekejap. Okey, dia terskip sekejap. Okey, cikgu tengokkan dahulu. Dalam peperiksaan, kadang-kadang ditanya yang ini saja, nombor 8 saja. Pernah dalam PT3 naik soalan nombor 8 macam ni. Ya, pernah dalam PT3 dia naik soalan ini saja, nombor 8 ni saja. Visual. Okey. Okey, dalam peperiksaan, ya, dia pernah naik soalan ini saja, nombor 8 ni saja. Jadi yang ni mau tak mau anda kena kuasai. Ya, unsur bunyi ada 2. Tolong ingat perkataan asonansi. Kenapa? Ni. Oh, tak ada kat situ. Okey. Nombor 8. Okey. Okey. Tolong ingat perkataan, 2 perkataan ni ya, iaitu asonansi dan aliterasi. Kalau kamu ubah maksud dia tapi masih menyamai ada bunyi, diterima. Tapi kalau kamu tukar terus perkataan ini, tak ada makna, ya. Jadi kena ingat asonansi, pengulangan vokal 5 ni. Ya, cari satu contoh macam cikgu buat ni, nampak? Ya, cikgu gariskan A, E, I, O, U. Sekarang ni cikgu pilih huruf I. Nampak cikgu gariskan? Ya, di bawah I, di bawah semua I, ya, cikgu gariskan. Ya, semua huruf I cikgu gariskan dan cikgu letakkan dalam kurungan. Huruf I diulang sebanyak 5 kali. Ya. Okey. Huruf apa lagi yang asonansi dalam ni yang kita boleh terima? Ya, agak-agaknya huruf E. Okey, tengok E. E pun boleh kalau nak ambil E. E1, E2, E3, E4. Ada 4. Okeylah. Ya, jangan 2. 2 tak diterima. Ya, kamu pilih ya asonansi apa dia, pengulangan vokal. Ya, vokal tu ada 5. A, E, I, O dan U. Ya, gariskan ya setiap huruf tersebut di bawahnya. Ini kena wajib dalam peperiksaan kena buat macam ni. Memang kena, tidak ada pilihan. Ya. Dan yang kedua, ya, unsur bunyi yang kedua, aliterasi. Ingatlah aliterasi. Ya, nak buat apa, nak jadikan dia formula, kamu buatlah, ya. Aliterasi, pengulangan huruf konsonan. Asonansi, pengulangan vokal. Aliterasi, konsonan. Konsonan tu apa? Selain daripada vokal. Kita kan ada 24 huruf. Jadi maknanya selain daripada 5 ni lah. Ya, B, C, D. Okey dah tu. G, K, L, M, P, S. Boleh ya. Ada cikgu ambil satu contoh baris. Ini jiwa pun menjadi dingin. Cikgu gariskan di bawah. Kamu kalau tak buat macam cikgu ni, tak diterima dalam peperiksaan. Tolong ingat. Take note. Ambil perhatian. Ya. Nampak cikgu gariskan N.
Pertama N, kedua N, ketiga N, keempat, cikgu tulis N 4 kali. Kena buat macam ni. Kena buat macam ni. Jadi tolong catat, tolong ambil nota. Okey, sampai unsur gaya bahasa. Ya, dah faham? Boleh faham ke? Ambillah masa, ya. Boleh, tapi ambillah masa, ya. Ambil masa, ya. Yang boleh faham direct itu alhamdulillah. Yang pelan-pelan bukan kita tak sama semua orang kan. Ya, yang slow-slow tu tak apa, dengar dan nanti ulang balik, ya. Habis dah unsur kajian gaya bahasa, ya. Itu ialah unsur yang ke berapa, ya? Gaya bahasa ni yang ke-6. Kita pergi yang ke-8 sekarang. Okey, hampir tamat dah kelas kita. Memang cikgu tak upaya nak buat pendek-pendek, ya. Memang jenisnya kopi tu. Nak detail. Okey, dalam nilai, bila sebut nilai, okey, nilai tu apa? Ya. Okey. Bila sebut nilai, pelajar, nilai ni selalunya kita kaitkan dengan perkara yang baik, murni. Ya, dan nilainya biasanya sifat dia ialah positif. Ya, sifat dia ialah positif yang baik. Ya, positif tu maknanya sikap yang baik-baik. Ya, jadi nilai, bila sebut nilai banyaklah. Ya, ada nilai ya yang cikgu sedang senaraikan ni. Ya, nilai mengenang jasa. Nilai keinsafan. Ya, ni contoh dia. Ya, menghargai, mengenang jasa pejuang. Ini ada dalam set teks kita tadi. Ya, nilai keinsafan. Kenapa kita buat nilai keinsafan? Sebab ada dalam sajak kita tadi, perang menyebabkan kerosakan kepada manusia dan alam. Betul lah sangat, ya. Okey, bila sebut nilai ni pelajar, kamu kena sebut 2 perkataan sahaja. Ya, kamu kena sebut perkataan nilai. Ya, lepas tu dengan murni tu apa dia? Ya, okey, baik hati ke? Jadi nilai baik hati. Lepas tu apa? Nilai ketaatan. Contohnya, ya, ketaatan. Lepas tu nilai apa lagi? Yang baik-baik lah. Ya, nilai kasih sayang. Itu baik kan? Nilai kasih sayang. Ya, dan banyak lagi nilai lain. Ya, banyak lagi nilai-nilai positif yang lain. Ya, cuma poinnya cikgu nak sebut dalam peperiksaan, kena ada perkataan nilai, ya, dan juga nilai yang baik tu lah. Ya, nilai keinsafan. 2 perkataan ini. Ya, nilai keinsafan. Nilai apa lagi? Nilai setia kawan. Kena ada perkataan dan juga yang positifnya. Ya, macam ni cara jawab dalam peperiksaannya. Dan kalau ada minta contoh, itulah ya contoh yang cikgu berikan kepada anda. Okey, itu yang cikgu bagikan contoh kat sini ada 4. Ya, itu 2, ini 3 dan 4. Ya, nilai kesetiaan. Pejuang setia kepada negara. Betul sangat, ya. Nilai kesyukuran, ini yang banyak disebut dalam jajak kita tadi. Berterima kasih. Berterima kasih itu ialah bersyukur, mensyukuri ya nikmat pemberian Tuhan. Habis 4 contoh yang ada di kat sini, ya. Okey, ada apa nak tanya ke? Okey, kalau tak ada apa, kita pergi yang terakhir sekarang, pengajaran, ya. Yang ni kena ambil nota. Nota lah, ya. Pengajaran apa dia? Pengajaran, kata kunci yang perlu anda ingat semasa menulis pengajaran ialah kita mestilah, kita hendaklah, kita haruslah, kita wajib, ya, dan kita perlulah. Ya, perkataan ini ialah permulaan kepada jawapan kita. Dan apakah pengajaran yang ada dalam nota kita? Itu dia 3 yang cikgu senaraikan. Ya, kita hendaklah mengenang jasa ya mereka yang telah berjuang untuk negara. 1. Yang kedua, kita haruslah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tertinggal. Ya, kepada kita. Dan yang ketiga, kita terdua pula. Typing error. Hendaklah sanggup berjuang demi negara tercinta. Ya, ada lagi tak yang lain? Ada, ya. Tapi tengoklah, ya. Apa lagi contoh yang ada lain kamu boleh senaraikan, ya, dalam buku rujukan pun ada, ya. Okey, cikgu nak tunjukkan contoh soalan pemahaman. Ini dia. Sila ambil
sila buat secara pilihan. Tetapi sangat digalakkan untuk anda semua buat. Mesti buat. Ya, latihan yang lepas pun ramai yang tak buat. Oh dah, dia suruh berhenti dah. Nampak? Sekian, terima kasih. Dia suruh berhenti cepatlah. Tak nak berhenti lagi. Ya, nak cakap sikit lagi last. Okey, ini antara contoh soalan pemahaman dalam peperiksaan. Ya, kamu tengok. Ini 3 markah, 3 markah, 4 markah. Ya, soalan ini duduk dalam kertas 1. Bahagian B dengan markahnya nampak lumayan. 3, 3, 4. Boleh pilih-pilih ke cikgu? Tak boleh. Kena jawab. Ya, soalan nombor 1, jawapannya ada dalam petikan. Ya, nampak? Berdasarkan rangkap keempat, ya, apakah nasihat yang cuba disampaikan oleh penyajak? Nampak ya? Ada dalam sajak. Soalan yang kedua, nyatakan 2 persoalan. Kita dah bincangkan tadi. Soalan yang kedua biasanya daripada Komsas. Ya, 8 yang unsur kajian kita tadi. Dan soalan yang ketiga, 4 markah pada pendapat anda. Ya, maknanya kena guna idea kamu dan jawapannya tidak ada dalam petikan. Catatlah sikit ya. Catat sikit ya. Yang pertama ada jawapan dalam petikan. Yang kedua bersifat Komsas. Yang ketiga tak ada dalam petikan. Dan kamu kena bagi jawapan kamu sendiri. Apakah cara terbaik untuk kita manfaatkan rezeki yang diperoleh? Ya. Apakah cara terbaik? Nampak? Mana ada dalam sajak tadi? Jadi kamu kena fikirkan apakah jawapan yang sesuai ya untuk soalan nombor 3. Itu satu. Yang kedua, bagi yang sangat-sangat nak buat sebab nak tengok keupayaan, kemampuan, kemahiran, tapi cikgu galakkan semua orang buat sebab kamu tahu ya ranking kamu dekat mana untuk 10 markah ni. Kalau kamu tak buat, kamu tak akan tahu ya dekat mana keupayaan kamu ya. Jadi cikgu galakkan kamu buat ya latihan ini. Sangat menggalakkan, cubalah buat ya. Cikgu galakkan semua orang seboleh yang mungkin ya buatlah ya. Sebab latihan ni kamu tak akan tahu di mana tahap kamu kalau kamu tak buat. Ya, pelajar ya. Okey, cikgu ulang. Nombor 1 jawapan dalam teks. Nombor 2 jawapan Komsas tapi kita dah bincang. Nombor 3 jawapan tak ada dalam teks dan kamu kena fikirkan jawapannya. Okey, yang kedua yang cikgu nak sebut kepada kamu, soalan nombor 1 ke, nombor 2 ke atau nombor 3 ke, jawapan mesti bagi 2. Ya, jawapan mesti bagi 2. 2 isi dalam 2 ayat yang berbeza. Sama. Kalau dia tak sebut 2 pun kena bagi 2 persoalan. Sebab ini ialah skema PT3. Ya, 3 markah ni untuk 2 jawapan. 2 jawapan, 4 apatah lagi. Sebab 4 mestilah 2. Ya, apakah cara terbaik? Cara pertama ialah titik. Cara yang kedua pula ialah bla 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 bla. InsyaAllah 4 markah untuk kamu. Begitu. Ya. Okey. Barulah cikgu boleh pergi kepada slide yang terakhir. Ya, slide kita yang terakhir dengan ucapan sekian terima kasih. Habislah PDPR kita untuk hari ini. Alhamdulillah panjang lebar ya cikgu bercakap dengan anda. Selesailah sudah ya kelas kita. Untuk sajak ku ingin berterima kasih. Pelajar-pelajar boleh faham ke? Okey, dah mula. Tak bertenaga je suara je. Dah panjang benar ya. Tapi gitulah kalau tak buat panjang-panjang macam ni, ya tak selesai ya unsur kajian kita ya untuk satu teks tu ya. Okey, apapun insya-Allah cikgu yakin kamu boleh faham ya. Dan nanti cikgu share bahan ya video, kamu boleh tengok balik ya. Dan latihan yang terakhir tadi tolonglah ya buat untuk kefahaman kamu. InsyaAllah tidak mengecewakan bagi mereka yang menghantar latihan pada cikgu. Cikgu akan ambil masa untuk semak. Ya, cuma cepat dengan lambat saja. Ya, kalau lambat jangan bimbang. Cikgu akan semak latihan kamu. Ya, yang pasti cuba buat. Ya, di situ baru kamu tahu kamu dapat 6/10 ke, 7/10 ke. Di situ kamu tahu. Ya, kalau tak buat kamu tak akan tahu. Ya, samalah latihan macam yang sebelum ini. Ramai yang belum hantar lagi latihan apa yang terakhir tu ya pengukuhan ejaan. Ramai yang tak buat, yang tak hantar. Cikgu nak kata apa? Cikgu tak boleh kata apa-apa ya. Sebab itu atas kamu ya. Tapi sebagai guru
Ya, untuk sebelum cikgu tutup kelas kita ini, cikgu mohon sangat-sangat untuk latihan pemahaman Komsas tolong buat. Ya, dan hantar kepada cikgu. Minggu depan tak ada kelas. Ya, berehatlah sekejap. Ya, selepas stres kita, ya, tekanan anda, kamulah yang lebih tertekan berbanding dengan cikgu. Ya, cikgu akan buat waktu cikgu saja bandingkan kamu, ya, seminggu straight. Ya, tapi kita ni kira ringan berbanding dengan sekolah lain. Ya, sekolah anak cikgu SMK Krian sampai 2.5 baru habis. Ya, kadang-kadang skip juga dia. Ya, marah-marah pun dia keluar juga. Dah letih. Ya, PDPR tak sama macam belajar bersemuka. Jadi berdoalah cepat kita balik sekolah ya. Okey. Ya, sila Mawadah. Ada nak tanya apa? Silakan. Nota tak payah hantar. Nota untuk kamu. Yang nak hantar pada cikgu ialah latihan saja. Nota untuk kamu. Nota tak payah buatlah. Jadi nota ni boleh buat pen merah, pen biru, pen hitam terpulang. Ya, sebab itu untuk kamu faham. Tapi nak latihan, janganlah biru merah. Ya, merah tu atas cikgu saja. Ya. Tapi buat pen biru atau hitam. Hantar pada cikgu. Okey, apa nak tanya lagi last? Cikgu, Ya, saya. betul ke 3 Oktober ni kita orang masuk sekolah? Setakat ini pelajar, gembar-gemburnya begitulah. Tetapi Tok Menteri belum lagi buat buat siaran. Tak ada siaran, belum lagi. Jadi kalau Tok Menteri tak buat siaran, tak confirm. Yang kamu dapat war-war tu ialah war-war sahaja, hebahan mulut sahaja. Tapi masuk tak masuk kita tak pasti. Bersedia je lah ya. Cuma berdoalah cepat kita balik sekolah. Okey. Ada apa nak tanya? Tak ada apa? Okey, kalau tak ada apa-apa. Okey, beres ya? Okey, boleh faham Beres. Okey, cantik. Okey. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih atas kehadiran anda. InsyaAllah kita bercuti minggu hadapan. Jangan lupa latihan hantar pada cikgu. Okey, last sekali. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, pelajar. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Terima kasih sama-sama.